Definisi masyakka tajlibu al-tasir, kesukaran membawa kepada keringanan. Dari segi bahasa, masyakka bermaksud sesuatu yang meletihkan, manakala dari sudut istilah pula, masyakka digunakan khusus bagi merujuk kepada sesuatu yang pada kebiasaannya mampu dilakukan, tetapi dalam kes tertentu ia telah terkeluar dari batas-batas kebiasaan dan menyebabkan seseorang mukallaf mengalami kesukaran untuk melaksanakannya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kaedah masyakka tajlibu al-tasir. Berikut merupakan dalil-dalil atau nas-nas syarak yang berkaitan dengan kaedah ini. Antaranya ialah: pertama, Al-Quran. Berdasarkan kepada firman Allah SWT, maksudnya Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Yang kedua, Sunnah Al-Nabawi. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, maksudnya ditanya Nabi SAW tentang agama, cara hidup, manakah yang paling disukai oleh Allah, maka berkata Nabi Muhammad SAW, agama Nabi Ibrahim AS yang bertolak ansur. Sebab-sebab keringanan. Terdapat 7 sebab keringanan yang diberikan oleh syarak dalam ibadat, iaitu: pertama, musafir. Syarak memberikan keringanan seperti qasar dan jamak solat serta berbuka puasa. Yang kedua, sakit. Syarak memberikan keringanan seperti meninggalkan puasa dan tayamum. Yang ketiga, paksaan. Syarak mengharuskan seseorang yang dipaksa untuk melafazkan perkataan kufur. Yang keempat, lupa. Seseorang yang makan dalam keadaan terlupa semasa berpuasa tidak terbatal puasanya. Yang kelima, kejahilan. Tidak batal solat orang yang bercakap semasa solat dalam keadaan jahil. Yang keenam, kepayahan. Tanaman yang terkena najis binatang yang membajaknya dimaafkan. Dan terakhir, yang ketujuh, kekurangan. Orang gila dan bayi tidak diberikan tanggungjawab oleh syarak. Jenis-jenis keringanan syarak. Menurut pendapat Syekh Izz-al-Din bin Abdul As-Salam Al-Syafi'i, jenis keringanan atau rukhsah itu ada 6. Manakala menurut ulama mazhab Hanafi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Nujaim, rukhsah itu ada 7 jenis, iaitu: yang pertama, keringanan dengan menggugurkan kewajipan. Sebagai contoh, yang pertama, tidak wajib atau gugurkan sembahyang Jumaat kerana ada halangan yang tertentu. Dan yang kedua adalah digugurkan daripada menyertai jihad yang disebabkan keuzuran. Syarat yang kedua ialah keringanan dengan mengurangkan bebanan. Sebagai contoh, memendekkan atau kasar sembahyang zuhur atau asar menjadi 2 rakaat. Yang ketiga, keringanan dengan gantian atau penukaran. Sebagai contoh, menukarkan kedudukan sembahyang bagi orang sakit yang tidak berdiri kepada duduk atau baring atau isyarat. Yang keempat, keringanan dengan mendahulukan. Sebagai contoh, menyegerakan membayar zakat sebelum waktu atau haulnya. Dan kedua ialah sembahyang jamak takdim. Dan yang kelima, keringanan dengan mengakhirkan. Contohnya, menangguhkan puasa Ramadan kerana musafir. Dan yang kedua ialah sembahyang jamak takhir. Dan yang keenam, keringanan mendapat rukhsah kerana terdesak atau terpaksa. Sebagai contoh, meminum arak kerana terlalu dahaga atau tidak ada air. Yang kedua ialah diharuskan makan bangkai kerana terdesak tiada makanan. Dan yang terakhir sekali ialah keringanan mengubah atau menukar. Sebagai contoh, menukar dan mengubah kedudukan serta cara mendirikan solat sembahyang ketika dalam keadaan ketakutan dan menghadapi musuh. Rukhsah syariah. Menurut ulama usul fiqh, rukhsah syariah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang disyariatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan mengambil kira keuzuran manusia. Manakala ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i mentakrifkannya sebagai hukum yang menyanggahi dalil kerana keuzurannya. Ulama mazhab Syafi'i membahagikan rukhsah kepada 5 bahagian. Yang pertama, rukhsah wajib. Contohnya memakan bangkai ketika darurat, berbuka puasa kerana
kerana terlalu lapar dan dahaga yang boleh membawa kepada kebinasaan diri, dan minum arak untuk memboloskan makanan yang tersekat di kerongkong ketika tiada minuman lain. Ia wajib dilakukan bagi menjaga nyawa. Yang kedua, rukhsah sunat. Contohnya seperti mengkasarkan sembahyang ketika perjalanan dan berbuka puasa kerana sakit atau dalam perjalanan musafir. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, ia merupakan sedekah yang disedekahkan oleh Allah kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Yang ketiga, rukhsah harus, seperti akad cuak salam, bai al-araya, akad sewaan dan sebagainya. Ia diharuskan kerana keperluan. Yang keempat, rukhsah khilaf al-aula, seperti melafazkan kekufuran ketika dipaksa dalam keadaan hati tetap beriman dan berbuka puasa ketika dalam perjalanan bagi orang yang tidak mengalami sebarang kesulitan. Yang kelima, rukhsah makruh, seperti mengkasarkan sembahyang dalam perjalanan yang memakan masa kurang dari 3 hari 3 malam. Namun begitu, ulama mazhab Hanafi membahagikan rukhsah kepada 4 jenis, iaitu harus melakukan yang haram ketika darurat dan hajat, seperti melafazkan kata-kata kufur ketika dipaksa dalam keadaan hati tetap beriman. Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah sudah ianya beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Juga seperti berbuka puasa pada bulan Ramadan, memusnahkan harta orang lain ketika dipaksa atau sebagainya. Hukum rukhsah ini harus, tetapi dalam kes dipaksa melakukan kekufuran, mereka berpendapat bahawa beramal dengan azimah lebih utama. Harus meninggalkan yang wajib, seperti harus berbuka pada bulan Ramadan kerana sakit atau musafir. Manakala bagi Imam Al-Shatibi pula, rukhsah itu sendiri harus secara mutlak, tidak ada rukhsah yang wajib atau sunat. Bagi beliau, hukum wajib makan bangkai ketika darurat sebenarnya azimah yang sabit untuk menjaga kehidupan. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Yang keempat, pembahagian masyarakat. Menurut Al-Shatibi, masyarakat terbagi kepada 2. Pertama, masyarakat biasa, iaitu kesulitan biasa yang boleh dihadapi tanpa mengalami sebarang kemudaratan, seperti kesulitan dalam menjalankan ibadah-ibadah fardu, kesulitan mencari nafkah, kesulitan dalam jihad menentang musuh dan seumpamanya. Kesulitan-kesulitan ini tidak membawa kepada keringanan hukum, kerana ia bertujuan untuk menjaga maslahah manusia di dunia dan akhirat. Kedua, masyarakat luar biasa, iaitu kesulitan yang menyebabkan kesengsaraan yang biasanya tidak mampu ditanggung oleh manusia biasa dan membawa kepada kemudaratan, mencacatkan sistem hidup dan membantu usaha melakukan sesuatu yang bermanfaat. Masyarakat luar biasa boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama, kesulitan dan kepayahan yang besar dan berat. Contohnya, kesusahan yang menimbulkan kebimbangan, berlaku kemudaratan kepada diri dan anggota badan akibat dari puasa berpanjangan dan qiyamul lail yang berterusan. Masyarakat ini mewajibkan tahfif, keringanan, kerana menjaga diri untuk melakukan ibadat lebih utama dari memudaratkannya hingga menghalang daripada melakukan ibadah. Yang kedua, kesulitan yang ringan. Contohnya, kesakitan yang boleh ditanggung. Masyarakat ini tidak diambil kira kerana menghasilkan maslahah itu lebih utama dari menghilangkan kesulitan yang sedikit itu. Yang ketiga, kesulitan yang pertengahan. Misalnya kesakitan biasa, hukumnya tertakluk kepada kesulitan itu sendiri. Sekiranya ia hampir kepada tahap masyakah yang berat, maka ia perlu diringankan. Sekiranya hampir kepada masyakah yang ringan, ia sebaliknya. Kesimpulannya, prinsip kaedah masyarakat tajlibul al-tasir banyak didasarkan hukum-hukum Islam dan terbit daripadanya segala hukum kemudahan, kesenangan dan keringanan. Asas atau dalil kaedah ini bahawa meletakkan bebanan dengan perkara yang susah menjadi kesukaran dan masyakah ke atas hamba-hamba mukallifin, dan ianya hendaklah dihindarkan daripada mukallaf. Dalil-dalil yang menunjukkan perkara di atas memang banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
yang membuktikan kepada kita unsur kemudahan, kesenangan dan keringanan syariat Islam. Sebaliknya, syariat itu tidak dikuatkuasakan untuk kesusahan dan kepayahan.